Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya hayyu ya qayyum ya rabb Musa wa Harun wa Nuh wa Ibrahim wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimna bijawdatil hifzi wal fahmi warzuqna al hikmata wa thabat al dhihni wal aqli wal hilmi wal ilmi wal najahi fid dunya wal akhirah bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Amma ba'd. Ini tak kuat dah. Kuat. Alhamdulillah. Tak kuat. Alhamdulillah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama pada malam ini berada di dalam majlis ilmu mempelajari kitab Al-Jauharul Mauhub, merupakan syarah kepada kitab Lubabul Hadis yang dikarang oleh seorang ulama yang alim, Syekh Ali Abdul Rahman Al-Kalantani. Habis dah? Bateri dah habis? Mana orang? Tak ada orang. Mana AJK? Dah habis bateri. Tak kuat. Ada. Okey. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsum min 'amalis syaitan fajtanibuh. Maksudnya, sesungguhnya arak, judi, berhala, bertunung nasib adalah merupakan perkara keji daripada amalan syaitan, maka hendaklah kamu sekalian tinggalkan. Iaitu surah Al-Ma'idah ayat 90. Ketika mana firman Allah Subhanahu wa taala turun dalam suratul Baqarah ayat 219, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad berkaitan tentang arak dan judi. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu an telah berdoa kepada Allah, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafian. Ya Allah, ya Tuhanku, tunjukkanlah kepada kami berkaitan tentang arak ini satu penerangan yang cukup lengkap. Syafi, yang mengubatkan diri kami ni dah tak tanya dah. Sebab Allah berfirman, yas'alunaka 'anil khamri qul fihi ma ithmun kabir. Jawablah bahawa arak judi ini adalah dosa besar, tapi
ada manfaatnya. Tak jelas, maka turun firman Allah Ta'ala kali kedua, la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu hampiri sembahyang dalam keadaan kamu mabuk. Maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu mabuk dia tak sembahyang, tapi lepas sembahyang Isyak mereka mabuk pula sampailah ke subuh. Lepas sembahyang subuh mabuk balik. Kemudian okey sembahyang zuhur. Begitu. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu an memohon kepada Allah Ta'ala supaya Allah turunkan keterangan berkaitan ta'arak ni jelas. Sebab ada riwayat bahawa para sahabat silap membaca ayat Quran. Di antara firman Allah Ta'ala, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Tiba para sahabat ni bila nak semayang, minum arak, Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Kami menyembah apa yang kamu sembah. Oleh sebab itu Sayyidina Umar radhiyallahu an memohon pada Allah Ta'ala supaya diperjelaskan. Diperjelaskan turun ayat yang kedua. Ini di antara detikkan hati Sayyidina Umar dimakbulkan oleh Allah. Ada 4 perkara yang Sayyidina Umar radhiyallahu an berdoa kepada Allah, Allah turunkan wahyu. Turun ayat Quran, la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamuna ma taqulun. Hatta ta'lamu ma taqulun. Sesungguhnya Allah berfirman, jangan kamu hampiri sembahyang hatta ta'lamu, sehingga sekalian kamu itu tahu. Apa yang tahu? Atas apa yang kamu baca tu kamu tahu. Jangan waktu mabuk ni pergi sembahyang, sepatut sembah Allah, dia sembah pula berhala. Begitu. Kemudian bila Sayyidina Umar radhiyallahu an berdoa, Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafian, maka Allah turunkan firman Allah Ta'ala dalam suratul Maidah ayat 90 di dalam kitab kita ni. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam. Sesungguhnya arak. Sebab apa nama dia arak? Sebab apa nama dia al-khamru? Dinamakan al-khamru kerana alladhi yukhamirul aqla, kerana ia menutupkan akal. Kalimah khimar iaitu seperti orang khimar, iaitu tudung, menutupkan kepala. Bahasa Arab sebut khimar, bukan himar, khimar. Al-khamru memberi maksud menutupkan akalnya. Oleh sebab itulah dinamakan al-khamr. Dinamakan maisir, innamal khamru wal maisir, iaitu dinamakan judi. Bahasa Malaysia kata judi. Al-maisir dalam bahasa Arab ada al-maisir, ada al-qimar. Al-qimar judi juga. Sebab apa nama qimar? Sebab ianya mengalahkan orang. Dia menang. Oleh sebab itu nama dia qimar. Dinamakan maisir, diambil kalimah yusrun, mudah. Allahumma yassir lana umurana, ya Allah permudahkanlah segala urusan kami. Yusrun. Kerana mengambil harta orang dengan mudah. Taruh, menang dia, dapat semua. Taruh, menang dia, dapat. Mudah sangat dapat. Tidak perlu mengeluarkan tenaga dan sebagainya. Oleh sebab itulah dinamakan maisir. Diambil kalimah yusr. Wal ansab, berhala. Sebab apa nama dia ansab? Diambil kalimah nasaba, iaitu dibangunkan ataupun ditegakkan. Kerana berhala ini didirikan dan ditegakkan dan diangkatkan dia sehingga mereka menyembah dan menjadikan satu ibadat. Tak ada berhala ni ditumbang. Berhala ni dia diri ataupun dia tegak. Dalam keadaan dia tegak ataupun ditinggikan. Ditinggikan satu tempat. Macam berhala-berhala di rumah ni contohnya letak di satu tempat tinggi. Sebab apa nama dia dinamakan berhala?
kerana ianya didirikan dan ditegakkan dan diangkat tinggi dan digunakan untuk beribadat. Oleh sebab itulah dinamakan ansab. Nama dia ansab. Wal azlam iaitu bertenung nasib. Bertenung nasib, semua ini adalah kotor dan ia adalah permainan daripada permainan syaitan. Itu amalan syaitan, fajtanibuh. Maka Allah berfirman, jauhkanlah. Kalimah ijtanibuh itu menunjukkan haram. Tinggalkan. Kalau kata jangan main, barangkali tak kuat. Tapi tinggal, jangan benda tu ada di hadapan kamu. Dalil ini menunjukkan haram. Tapi 2-3 bulan baru ni, di bulan-bulan Ramadan, ada seorang keluaran Al-Azhar Al-Sharif. Dia jadi gelong. Dia jadi sewil. Nama dia Mustafa Rashid. Nama dia Mustafa Rashid. Dia kata mendakwa dia mufti Australia. Mufti Australia. Dia kata arak tidak haram. Dia makruh saja. Arak tidak haram. Sebab Allah tak sebut haram dalam Quran. Allah sebut fajtanibuh, tinggalkanlah. Dia tidak menunjukkan haram. Berpuasa bulan Ramadan, orang kaya wajib, orang miskin sunat sahaja. Memakai tudung hukumnya tidak wajib. Tidak wajib. Ini sistem Islam pakai pandangan hanya diletakkan di atas bahu saja. Kepala tak ada tutup. Tapi ketika mana berdebat dengan ulama Azhar pada bulan Ramadan baru ni, dia baca ayat Quran pun salah. Dia selawat pun selawat. Dia mula-mula selawat sebut Nabi Allah Isa, kalimullah wa nabiyyu wa nabiyul Islam Muhammad. Jadi orang pun tanda tanya, dia ni Islam ke ataupun dah jadi Kristian? Bila baca Quran tak betul. Baca Quran tak betul. Akhriju, dia baca ukhruju. Allahu Akbar. Banyak ayat Quran kena tegur sahaja. Kata keluaran Azhar, kalau keluaran Azhar mesti hafal Quran 30 juzuk. Terutama orang Arab syarat mesti 30. Dia kata kuliah syariah. Kalau kuliah syariah wajib hafal 30 juzuk. 30 juzuk. Quran pun tak hafal, ataupun Allah Subhanahu Wa Taala telah menarikkan Quran daripada dadanya kerana telah memutablikkan ayat Quran. Mutablikkan. Sekarang dia sudah popular. Ketika mana expo buku di Mesir baru ni, buku dia menjadi best seller. Sebab apa? Sebab dia buat benda-benda karut marut. Dilancarkan. Mesti ada sponsor dia. Puasa bulan Ramadan baru ni tidak wajib bagi orang miskin. Macam mana kita nak tahu dia tu miskin tak miskin? Tanya Ismail, puasa dari ni? Tak, sebab saya orang miskin. Abang Zawi puasa. Puasa sebab awak orang kaya. Ada pula begitu. Ini kacau. Ini pandangan-pandangan ini sudah menusuk ke Nusantara. Memutablikkan ayat Al-Quranul Karim dan dia tidak faham gaya bahasa Al-Quran. Maka ulama menyebut fajtanibuh, tinggalkan. Bila kalau tinggalkan, dekat pun tak boleh. Oleh sebab itulah Nabi SAW bersabda bahawa sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, jangan sekali-kali mereka itu duduk dalam satu hidangan yang mana hidangan tersebut ada dihidangkan arak. Berdasarkan dalam riwayat yang sahih daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlis 'alal ma'idati yashrabu 'alaihi al-khamra ataupun yushrabu 'alaiha al-khamru, rawahu at-Tabrani. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, jangan ia duduk ala ma'idatin, dalam satu hidangan, satu meja yang mana orang lain minum arak. Kita duduk sama, maka kita juga mengundang bala Allah. Tak boleh. Saya tak minum, Ustaz, dia yang minum. Tak boleh. Perkara mungkar hendak dia hendaklah ditinggalkan. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah.
Justru itu pada malam ini kita meneruskan lagi pembacaan kitab kita ini berkaitan tentang tegahan daripada meminum arak. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-khamru ummul khabaithi." Khamar itu, bermula arak itu ibu segala kejahatan. Faman syaribaha lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Maka barang siapa meminum akan dia minum arak ni, tiada diterima akan sembahyangnya 40 hari. Minum arak tak diterima oleh Allah selama 40 hari. Fa in mata, kalau dia meninggal, maka jika mati ia, wahia wal hal, waw tu dinamakan wawul hal, padahal ia di dalam perutnya, wahia khamr fi batnihi batni syaribil khamri. Mana jika mati ia padahal ia di dalam perutnya, mana bila meninggal dunia peminum arak ni, arak masih ada dalam perut. Apa jadi? Mata mitatan jahiliyatan. Nescaya matilah ia seperti kelakuan mati orang jahiliyah pada pihak meninggalkan hukum syarak. Mati kafir. Tapi kita tetap uruskan dia urus jenazahnya seperti orang Islam. Tapi di sisi Allah dia seperti mati orang jahiliyah. Seperti mati jahiliyah. Mata mitatan jahiliyatan, mati seperti keadaan orang yang mati jahiliyah. Jangan main-main, jangan minum arak. Jangan nak rasa-rasa ataupun nak cuba-cuba. Dan menentukan Nabi SAW akan sembahyang. Sebab apa Nabi SAW sebut salah? Sembahyang tapi arak minum juga. Hukumnya makruh, dia kata. Ini yang nak masuk dalam negara kita, pahaman-pahaman yang sesat ni. Nak buat pesta arak lah secara terbuka. Duduk sebuah negara yang ramainya orang Islam, nak minum arak secara terbuka. Dah tu, apa salah kalau nak minum? Mungkin dia pakai pandangan lelaki jahil itu. Mustafa Rashid nama dia. Kalau saya Al-Azhar Syarif, tarik balik kalau betul dia kuliah syariah. Kalau betul pada pandangan saya dan saya teliti dia punya ceramah, dahlah bahasa Arab dia, bacaan dari sudut ilmu nahunya, orang Arab Mesir kata ta'ban awi, PL, fa'il, maf'ul pun tak betul. Baca hadis pun tak betul. Ada baris pun tak boleh baca. Dia ada baca hadis, yang mana hadis itu Nabi SAW membenarkan minum nabiz, nama dia. Nabiz ni macam nira. Kalau mula-mula kita ambil nira ni, dia tak mabuk, minumlah. Tetapi kalau diperap lama-lama dia mabuk, dia jadi todi. Kalau Melaka panggil apa? Tuak kan? Dia jadi tuak. Bila jadi tuak, kalau Kelantan tuak lain pula. Dia jadi tuak, minum mabuk. Ketika itu jadi khamar. Jadi Nabi SAW membenarkan para sahabat yang pergi berdakwah sampai ke Yaman dan sebagainya. Macam mana hukum nabiz? Barangkali kalau zaman Rasulullah SAW ada para sahabat ni yang sampai ke Malaysia contohnya, masalah nira ni, maka dibenarkanlah. Dia faham nabiz itu arak. Jahil, tak erti. Kata kuliah syariah tapi jahil. Ini dia keluaran syariah sesat. Keluaran syariah tapi sesat. Ataupun belajar ke Azhar, celup-celup begitu. Celup-celup. Ramai orang belajar Azhar ni celup. Pergi daftar, Dato' balik Malaysia jual drop zaman saya dulu. Daftar, kemudian dapat kad student ni, matrik ni, kad matrik, Dato' balik Malaysia jual drop. Zaman tu terkenal drop. Belajar kat Azhar 10 tahun. Mana tak 10 tahun bukan masuk kelas. Balik jual drop. Ini masalah. Orang sebut Azhar, Azhari, ustaz tu daripada Azhar, satu daripada Azhar. Azhar mengaji tak mengaji?
Jadi sesat. Ini dah mula ni. Sebab bukunya telah diterjemahkan. Dan dilancarkan bau ni. Itu yang menakutkan kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dia tak percaya kitab-kitab yang baca ni, tidak percaya. Dia tak percaya ijma' ulama. Ketika mana pendapatan tersebut ada seorang ulama Azhar baca, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al zalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nanwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Wa man barang siapa yang mengikut lain daripada jalan orang Islam, ghaira sabilil mu'minin. Sabilil mu'minin itu jalan orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala ilhamkan pada Al-Imam Syafi'i ketika mana dalam perdebatan orang tanya kepada Imam Syafi'i, mana dalil ijma' dalam Quran? Mana dalil ijma'? Maka Imam Syafi'i telah menjawab ayat tersebut kerana beliau bermimpi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahawa dalam Quran ada dalil kesepakatan. Kalau semua ulama bersepakat bahawa arak itu adalah haram, tiba-tiba Mustafa Rashid kata tak haram, orang kata kitab mana kau pakai? Dia kata saya tak percaya dengan kitab. Saya tak percaya Syafi'i, Maliki semua. Sedangkan Allah berfirman, barang siapa yang tidak mengikut jalan orang beriman, kamu seorang tak boleh pakai. Maka kita berdasarkan ayat Quran, wa may yushaqiqir rasul ba'da ma tabayyana lahumul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikut lain daripada ijma' orang Islam, maka akan dibakarkan api neraka. Kalau kita dengar suara berkata begini, pandangan kata begini, ia adakah disepakati ataupun tidak? Kalau tidak disepakati oleh para alim ulama, maka kita tinggalkan, kerana ini sesat. Itu sesat. Tambah di akhir-akhir zaman ni macam-macam pandangan yang pelik-pelik kan? Pandangan yang pelik-pelik. Kalau pandangan yang pelik-pelik, tinggalkan pandangan tersebut. Dia bukan ijma'. Puasa 6 makruh, puasa 6 pula tak sunat. Dia gharib, pandangan yang kecil, terpencil di kalangan mazhab Maliki. Tetapi ijma' para ulama kata dia sunat, maka kita pakai sunat. Sebab itu ijma' disepakati oleh para alim ulama. Sama balik kita. Tak diterima oleh Allah. Sebab apa Nabi sallallahu alaihi wasallam kaitkan salat dengan arak ni? Bahawa telah menentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan semayang dengan menyebut dia, kerana ia afdal segala ibadat badaniyah. Salat ini di antara ibadat yang paling afdal, berbeza dengan ibadat yang lain kerana dia bermunajat kepada Allah. Semayang ni yang dinamakan maqam mukalamah, kedudukan kita seperti berbicara dengan Allah. Maka bila kita baca ayat-ayat Allah, seperti kita berbicara dengan Allah. Oleh sebab itu, bila nak berbicara dengan Allah, mestilah dengan bahasa yang betul. Jadi bila kita berbicara dengan Allah dalam semayang, bacaan dalam semayang mesti betul. Dari sudut panjang pendeknya, dari sudut tajwidnya. Sebab ini dinamakan maqam kedudukan mukalamah. Mukalamah. Kalau kita nak bercakap dengan raja, sebulan berlatih. Sebulan. Tapi raja sultan kata, hari ini kita santailah, tak payah bahasa-bahasa. Ini bukan ini mesyuarat biasa, ini perbincangan, bukan secara formal, dia kata. Tapi terpaksa juga bahasa patik selama-lama tersilap. Itu dengan raja dunia, dengan berlatihnya, dengan protokol. Bagaimana kita sembahyang, bagaimana kita solat, kita berbicara di hadapan Allah. Maka orang yang baca dalam sembahyang tak betul, dia ni sembahyang dia ni seolah-olah dia tidak merasakan berhadapan dengan Allah.
Oleh sebab itulah solat ini yang terlebih afdal kerana kedudukannya maqam mukalamah, berkata-kata, berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan menentu ia Nabi sallallahu alaihi wasallam 40 hari. Kerana 40 hari? Sebab apa 40 hari? Sebabnya kerana bahawasanya arak itu tinggal ia di dalam anggota badan selama 40 hari. Oh, tu dia. Oleh sebab itu barang siapa minum arak seteguk, menyebabkan arak ini boleh kekal dalam badan selama 40 hari, justru itu barang siapa yang minum arak, Allah tidak menerimakan sembahyangnya selama 40 hari. Melainkan dia bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-khamru jima'ul ithmi. Bermula arak itu menghimpunkan segala dosa. Ataupun al-khamru jumma'ul ismi, iaitu bermula arak itu menghimpunkan segala, jami'un jami'ani jumma'. Al-khamru jumma'ul ismi, iaitu arak itu menghimpunkan segala dosa. Apabila minum arak, menyebabkan dosa-dosa lain dia akan buat. Berdasarkan riwayat daripada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu yang akan kita baca sebentar lagi. Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala telah menyebut dalam kitab beliau Tanbihul Ghafilin. Syekh menyebut, iyyaka wa syurbal khamri fa inna fihi 10 khisalin madhmumatin. Jauhlah kamu daripada arak. Jauhkanlah kamu minum arak, kerana sebab arak ini ada terdapat padanya 10 perkara yang tidak baik, yang dicela oleh Allah Ta'ala. Yang pertama, annahu idza syaribal khamra yasiru bimanzilatil majnun. Yang pertama dia kata, peminum arak ni kalau dia dah jadi mabuk, jadilah kedudukan macam orang gila. Kalau orang ambil mercun letak kat poket dia pun bakar kan, pom meletup gitu. Apa ni, panas no. Saya masa di video lah ada seorang ni suka mabuk tapi dia tak Islam. Dia tak Islam. Dia minum toddy dekat stesen bas Bido. Dulu ada stesen bas Bido, dia ada tempat minum toddy. Bila dia naik bas, dalam keadaan tu hayang-hayang, terutama musim raya macam ni kan, banyak mercun yang kecil-kecil tu kan, dia orang pun letak kat poket dia, bakar, pam, koyak seluar ni, panas kena. Dia tak senang kan, dia tahu meletup dah koyak seluar, dia rasa panas je. Ya Allah, ini bimanzilatil majnun. Bila jumpa kita, lu anak dia kenal bapak saya, lu anak rahim, dia cakap saya betul, kasih duit mau makan. Kita nak kasih makan pun kadang-kadang bagi duit dia pergi minum toddy, bagi duit minum toddy. Anak dia, alhamdulillah, anak dia semua bagus. Anak dia satu kelas dengan saya. Anak dia pun pening tengok ayah dia. Pemalas kerja, mak dia yang kuat kerja. Berjaya budak ni. Satu kelas dengan saya tu. Allahu Akbar. Orang minum arak ni kejinya kerana bimanzilatil majnun. Kedudukan dia masih orang gila. Wa yasiru dihkatan lil sibyan, menyebabkan budak-budak akan ketawa tengok dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, sehingga Abdullah bin Abi Dunya dia kata, ketika mana aku berada di jalan-jalan Baghdad, raaitu sakranan fi ba'di sikaki Baghdad. Aku berjalan-jalan di jalan Baghdad, aku nampak ada seorang ni mabuk. Bila dia mabuk, dia terkencing. Orang mabuk terkencing, kemudian dia ambil air kencing ni basuh, disapu kat muka dia. Kemudian dia berkata, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Doa tu lah doa ambil uduk. Dia kata, ya Allah, jadilah aku orang yang bertaubat dan jadilah aku orang-orang yang suci. Allahu Akbar, macam budak gila. Orang ambil uduk,
baru baca doa tu. Dia pergi ambil air kecil dia basuh muka, dia rasakan seperti mengambil uduk, baca doa uduk dia. Ini kesan orang mabuk. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dan diceritakan bahawa sesungguhnya ada seorang ni mabuk. Bila dia mabuk, dia muntah. Bila dia muntah, sampai terbaring-baring, datang anjing, jilat mulut dia. Anjing jilat. Apa dia kata? Ya Sayyidi, kalau ketua aku. Jadi orang macam orang gila. Orang mabuk ni kalau mabuk betul, jadi macam orang gila, hinanya dia. Walaupun dia bijak pandai, tapi sudah minum arak, jadi macam hina. Walaupun dia ni berjawatan tinggi, kena mabuk, jadi hina. Yang kedua, annaha mutlifatun lil mal. Orang yang kaki alkoholik ini, orang yang ketagih arak ni, kesan dia akan boros dari sudut harta. Mana membinasakan harta, menghilangkan akal. Sehingga Sayyidina Umar radhiyallahu an pernah berkata, "Ya Rasulullah, arina ra'yaka fil kham." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjelaskan kepada kami tentang arak ini. Fa innaha mutlifatul lil mal wa muzhimatul lil aqli. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya arak ini melupuskan menghilangkan harta dan juga menghilangkan akal. Jadi habis duit. Habis sia-sia saja. Dan yang ketiga, sesungguhnya minum arak ini menyebabkan berlakunya permusuhan di antara sahabat-sahabat dan di kalangan orang ramai. Oleh sebab itu Allah berfirman, "Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir." Sesungguhnya syaitan menghendaki bahawa berlakunya permusuhan di antara kamu disebabkan minum arak dan berjudi. Betul. Kita menyaksikan kerana arak dan judi di berlakunya pembunuhan, berlakunya pergaduhan, perbalahan yang kritikal disebabkan minum arak dan juga berjudi ini. Dan yang keempat, orang yang minum arak ni dia tidak akan berzikir. Kalau seberapa jam dia mabuk, tak solat, tak zikir. Kalau mati dalam keadaan lalai kepada Allah. Kesan dia. Yang kelima, anna syurbaha yahmilu ala zina. Ini paling bahaya. Orang yang minum arak ini boleh menyebabkan berlakunya perzinaan dia dengan isteri, melakukan zina. Dia sudut mana? Li'annahu idza syariba yutalliqu imra'atahu wa huwa la yash'ur. Bila dia mabuk, dia ceraikan isteri, dia tak sedar dia tu telah ceraikan isteri dia. Kau ceraikan kau. Dah tu pergi mahkamah, dia tak mengaku. Saya sanggup bersumpah, dia kata. Jadi macam mana? Isteri pun pening kepala. Saya ni telah diceraikan berkali-kali. Dalam mazhab Imam Syafi'i, orang yang mabuk dengan sengaja jatuh talak. Dia kata dia tak ingat, dia kata. Kalau kau tak ingat, kau tahu tak rumah kamu? Dia balik, dia kata saya mabuk. Kalau mabuk, kalau nak pergi desa Duyung, dia akan pergi ke Seri Duyung. Itu orang mabuk. Itu betul. Kamu betul masuk rumah Seri Duyung? Betul. Dia tahu. Maknanya dia sedar. Tapi dia tak mengaku dia menceraikan isteri. Kesannya dia bersubung isteri, hukumnya seperti berzina. Berat. Ini banyak berlaku. Bab minum arak, mabuk, menceraikan isteri, banyak berlaku. Apa kesan dia? Allahu Akbar. Dia menanggung dosa besar. Dan isteri ini diruntun perasaan keadaan dia macam mana sekarang ni. Suami nak juga bersetubuh. Kalau dia tak bagi,
dia akan melakukan keganasan ke atas isteri ni. Dia tak rela. Suami dia dah cerai. Kau jangan percaya itu ustaz. Dia kata. Tenang. Mana? Aku lebih pada ustaz. Oh, mabuk. Ustaz Syukri siapa? Ada. Oh, mabuk lah. Tak boleh bang, tak boleh. Apa tak boleh? Allahu Akbar. Ini kesan mabuk ni. Kesan mabuk. Allahu Akbar. Dan seterusnya lagi. Yang keenam, ia adalah anak kunci bagi tiap-tiap kesalahan ataupun kejahatan. Innahu miftahu kulli syarr. Anak kunci bagi tiap-tiap kejahatan. Karena bila minum arak ni menyebabkan dia mudah melakukan dosa. Dan yang ketujuh, dia menyebabkan menginaya para malaikat hafazah. Malaikat yang ada jaga kita ni, kita telah menginayai dia. Kalau seseorang itu minum arak, dia telah menginayai malaikat hafazah ni kerana dia masuk dalam majlis yang tidak diradai oleh Allah. Malaikat ni jaga kita ni kiri dan kanan ni macam mana? Maka malaikat ni akan laknat kamu. Malaikat hafazah ni tidak redha kamu berada di dalam majlis. Raqib atid mesti ada. Raqib atid mesti ada nak tulis jahat ke baik. Jadi kerana minum arak ataupun buat dosa, malaikat ini kamu telah inayah, maka malaikat ini akan melaknat kamu. La'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azab wa lahum yunzarun. Bukan sekadar Allah laknat, malaikat juga laknat kamu. Kalau malaikat sudah laknat, macam mana? Ada peluang nak masuk syurga? Tak ada peluang. Tak ada peluang. Tak ada akan peluangnya. Malaikat sudah laknat. 1 juta orang baca tahlil dalam dunia ni untuk kamu. Tak akan. Malaikat kata, dia telah menginaya kami ya Allah. Bawa tempat-tempat maksiat. Upah mahat tafi, upah sana tahlil. Nah, yang manfaat, tak ada beri manfaat. Allah tidak akan menyalahi janjinya. Jangankan ada kekayaan dan kesenangan, kita boleh tibai semua, minum arak semua, besok mati, bagi budak tahfiz ni, khatamkan Quran, bagi ni, arahkan masjid-masjid buat tahlil. Semua ni tak ada memberi manfaat lah. Kalau kamu sudah menginayai para malaikat, orang yang beriman kepada Allah, tidak sewenang-wenang Allah boleh memudahkan kamu dilepaskan di alam kubur, sedangkan kamu dalam dunia tidak beribadat kepada Allah, kamu cabar hukum Allah, kamu langgar hukum Allah, kamu rasa dengan tahlil-tahlil boleh selamat. Tak. Tapi orang tukang tahlil dapat duit, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita orang upah, kita baca. Sampai tak sampai itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Itu urusan Allah. Dan Allah tidak akan menyalahi janjinya. Dan yang ke-8, annahu aujaba ala nafsi samanina jaldatan. Kalau orang minum arak ini disebat 80 sebatan. Ini pandangan Sayyidina Umar. 40 itu ialah hudud, 40 lagi takzir. Contohnya 40 tak cukup. Sayyidina Umar tengok 40, biasa aja. Maka Sayyidina Umar kata, tambah lagi 40. Sedangkan minum arak 40, wahai Amirul Mukminin. Ya 40 pertama itu hudud, 40 lagi itu ialah takzir bagi dia. Jangan main-main. Begitu. Sayyidina Umar tidak menambahkan hukum Allah, tetapi mentakzirkan, menghukumkan seberat-beratnya, kerana perkara ini Allah sebut dalam Quran. Allah sebut dalam Quran. Fa in lam yudrab fid dunya, tapi kalau tidak disebat dalam dunia, fa innahu yudrabu fil akhirah bisiyatin min nar ala ru'usin nas. Maka yang dalam dunia ini yang tak menerimakan hukum hudud, dan memberikan 1000
alasan tak dilaksanakan hukuman hudud. Mereka yang tidak dikenakan hukuman hudud dalam dunia ini, besok di akhirat dihududkan di khalayak makhluk Allah Ta'ala dan disebat dengan cemeti daripada api neraka, lagi terseksa. Tak apalah, siapa tak mau, ahlan wa sahlan. Tak mau. Tapi kalau disebat di akhirat, kamu tak boleh lari. Tak boleh lari. Disebat dengan cemeti api neraka, ketika itu siapa nak selamatkan kamu? Malaikat kamu inayakan. Nabi tidak akan beri syafaat kepada kamu. Orang beriman pun tidak akan bagi syafaat. Merengkoklah dalam penjara Allah, iaitu dalam neraka khalidina fiha. Itulah balasan yang terbaik bagi kamu. Itulah balasan. Sebab mulut kamu celupa, mulut kamu tidak mau menerimakan hakikat yang sebenarnya. Kamu makan rezeki Allah, duduk di muka bumi Allah, tapi tak mau menerima hukum Allah. Carilah bumi lain. Cari tempat lain. Kalau dah tak percaya dengan apa yang difirmankan oleh Allah. Dan seterusnya. Ini yang disebut oleh Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi berdasarkan nas-nas yang sharih. Annahu raddu babis sama ala nafsihi. Orang minum arak ni telah menutupkan pintu-pintunya, pintu-pintu langit untuk diri dia. Pintu langit ni amalan saleh akan naik. Tapi kerana minum arak, dia tutup pintu ni, maka amalan saleh dia tidak akan dibawakan di hadapan Allah. Semua amalan salehnya tak terawang-awang, tidak akan diterima oleh Allah. Ya, li'annahu la turfa' lahu hasanatuh, segala pahala-pahala, segala kebaikan tidak akan diangkat. Wala du'ahu arba'ina yauman, doa dia juga tidak akan diangkat dihadapkan hadapan Allah selama 40 hari. Jangan main. Dan yang ke-10, fa innahu mukhatirun li nafsihi. Orang minum arak ni cukup bahaya, membahayakan dirinya. Li'annahu yakhafu an yunza'a minhul iman 'inda mautih, kerana paling ditakuti ataupun annahu yakhafu, bahawa ditakuti bahawa iman ini dicabut waktu dia mati. Allahu akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Tadi saya tak sempat huraikan ada beberapa kisah-kisah husnul khatimah dan su'ul khatimah melalui kitab Jamul Fawaid. Ada beberapa kisah yang disebut oleh Al-Imam Al-Qurtubi, bahawa kalau dalam dunia ni contohnya dia suka minum arak, maka nak mati pun diceritakan bahawa dia kata tuang. Orang takdir, orang talqinkan la ilaha illallah, tuang, bagi aku minum. Dia jadi begitu. Paling takut begitu. Imam Qurtubi menyebut ada seorang ni, dia telah memperkosa seorang perempuan, ataupun dia berzina lah. Dia telah berzina dan dia tidak bertaubat kepada Allah. Dia dosa dia, terutama dosa dengan mak bapak tu. Dia kalau berzina dengan anak dara orang, dosa dengan mak bapak dia. Ataupun dia pergi romai-romai anak dara orang, kahwin dengan perempuan lain. Kau tak nak kahwin dengan perempuan, tak maulah dengan aku pun dia boleh dah main-main, entah orang lain pun dia lah main. Dia cari isteri lain. Nampak ni? Terlepas tak dosa dia? Tak. Dia tidak akan terlepas. Besok bila malaikat maut datang, orang talqinkan, dia tak boleh mengucap kalimah la ilaha illallah. Sila gaya romen. Betul. Saya akan baca minggu akan datang insya-Allah. Oleh sebab itu, jaga amalan kita. Kenapa waktu nak mati tak boleh sebut kalimah la ilaha illallah? Talqinlah berjuta kali la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak boleh, sebab dosa kita ini telah menghalangkan dia. Lama cerita macam kena panggil rumah cerita tanah kubur. Tanah kubur tu magic begitu. Begitu. Hitam-hitam, sembuh je air, jadi putih. Ini yang
mengingatkan kepada kita jangan sekali-kali berani buat dosa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Seterusnya kitab kita menyebut terpedaya dengan sebab minum arak ni seperti kata Sayyidina Uthman Ibn Affan radhiyallahu anhu. Diriwayatkan daripada Sayyidina Uthman Ibn Affan radhiyallahu anhu, jauhkan olehmu akan arak. Sayyidina Uthman kata, jauhkan kamu sekalian daripada minum arak. Ijtanibu al-khamra fa innahu kana mimman qablakum rajulun yata'abbadu wa ya'tazilu an-nas falaqiyathu imra'atun baghi ay zaniyah fa arsalat jariyatuha ilaihi faqalat ana dan'uka li syahadatin. Maksudnya, jauhkanlah sekalian kamu akan arak, maka bahawasanya adalah daripada orang-orang dahulu daripada kamu ada seorang lelaki yang kuat beribadat dan jauh daripada manusia, maka berjumpa akan dia oleh perempuan zaniah. Dia kisah macam ni. Lelaki ni kuat beribadat kepada Allah, kuat beribadat. Kemudian satu hari ada perempuan jahat ni, dia kata nak test Tok Syekh ni. Dia cakap pada khadam dia ataupun hamba abdi dia, perempuan ni, jumpa Pak Syekh. Cakap, ni rumah sekian-sekian ni nak panggil Pak Syekh sebagai saksi. Tanpa soal siasat. Kalau saya datang nanti, siapa mahram dia? Tak tanya ni. Ini orang yang beribadat tapi jahil di sudut syariat. Ustaz Ridwan sini tak ada baca kitab Beletan Iblis. Dia baca kitab apa sini? Beletan Iblis sini. Dalam Beletan Iblis ada satu cerita, diingatkan bahawa guru-guru Quran ni jangan kamu bersunyi-sunyian dengan perempuan yang bukan mahram. Tujuan asal baik, ngajar Quran. Ngajar Quran duduk dalam satu bilik. Ngajar bini orang, ngajar anak orang. Belajar ba ta mula-mula. Mula-mula kakak udah tu dah habis, kakak ni pun bagilah makan karipap, kesui, apa semua. Kalau sekarang ni raya bagilah mula-mula. Okey. Kemudian naik Quran pula. Kurang sikit tu buat hari ni kita belajar tarannum lah kak. Bayati sama ada Masri ke Suri ke, bayati. Ada belajar tabaqat dia, dinamakan maqamat. Kalau Mesir sebut maqamat. Belajar sikit lagi, lama-lama kan kita memandang macam ni mulutnya. Jadi memandang perempuan yang bukan mahram, maka syaitan akan ni mula dia menyebabkan apa dia kesannya, menyebabkan begitu suka dengan perempuan ni. Kalaulah contohnya Ismail panggil, Ustaz, hari ni ada kelas Quran. Tak ada. Jamaah hari raya. Kalau perempuan tu telefon, Ustaz, ini masih hari raya ni ada Quran. Datang, tak ada masalah. Syaitan. Dalam tabir iblis. Syaitan, berhati-hati kamu. Berhati-hati kamu. Walaupun niat kamu mengajar Quran, tetapi syaitan sudah mula menyucukkan jarum-jarumnya supaya kamu melakukan maksiat. Jangan main-main. Jadi Tok Syekh ni dia tak faham hukum syariat ni. Bila panggil nak jadi saksi, ya Allah boleh datang. Apatah lagi kalau suruh baca doa, Ustaz, ni ada orang ni kena rasuk ni, tolong baca ni, jampi-jampi. Boleh. Tak tanyalah nak jampi siapa dia. Rupanya pergi jampi seorang perempuan. Mula-mula dia buat akan kena rasuk. Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Contoh kan. Lama-lama cuba tengok kisah dia. Panjang kisah ni. Oleh sebab itulah
Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu berkata, ada seorang yang panggil dia, jariah dia, kemudian Pak Syekh ni pun datang. Bila datang, tak kala masuk ia akan pintunya, maka menutup perempuan itu akan pintunya. Dia tutup. Kalau Jeffrey tukang jampi, tiba-tiba dia tutup pintu. Dah tu dia buat akal lah, dia kena rasuk setan. Contohnya. Silap kaya, kemudian dia cakap, Ustaz telah mencabul saya. Kacau. Telah mencabul. Nak berzina dengan saya, ataupun nak minum arak, ataupun nak ni ada anak saya budak kecil ni, nak bunuh dia. Jangan. Bunuh dosa besar. Berzina dosa besar. Tapi kalau saya keluar, saya dakwa cabul saya. Kacau. Ni Pak Syekh ni macam ni. Dia tak tahu hukum syarak. Berzikir, bersuluk-suluk, tapi suluk tak kerti apa. Kita baca masjid di Tangkira, suluk-suluk tapi tak tahu syariat. Ni jadi dia. Ni padah dia. Maka menutup perempuan itu akan pintunya, dan ada padanya perempuan itu kanak-kanak dan qadah arak. Ada budak dan juga ada satu bekas arak. Maka berkata perempuan itu, demi Allah tiada aku seru akan dikau, mana tak aku panggil kau Pak Syekh, kerana saksi syahadah, hanya aku seru dikau supaya engkau menjatuhkan atasku dan engkau bunuh akan dia kanak-kanak ataupun engkau minum arak. Ni panggil ni apa? Saya nak bersama, dia kata. Jangan, ni dosa besar Syekh. Ni kau astagfirullah juga Pak Syekh, tapi saya memang lama minat dengan Pak Syekh dah. Dia kata, perempuan ni, saya memang dah lama minat. Inilah masa yang saya tunggu. Nak berzina dengan saya ataupun macam mana? Jadi Pak Syekh ni tak tahu kan. Dia tak tahu minum arak itu lebih besar dosanya. Dia pun memilih minum arak. Maka memilih ia akan minum arak kerana ringan dosanya daripada membunuh dan zina. Sama orang tak pernah minum arak ni, bila minum mabuk lah kawan ni. Bila terhoyong hayam gitu, maka tak kala meminum ia, bila dah minum jadi mabuk. Bila dah minum jadi mabuk. Menjima ia akan perempuan dan membunuh ia akan kanak-kanak, menghimpunkan ia akan 3 dosa. Ini ringkas sebenarnya. Riwayat ini panjang. Sebenarnya perempuan tu kata, saya bukan nak panggil Pak Syekh jadi saksi. Tapi saya memang nak ajak bersama dengan saya. Kalau tak nak, tolong bunuh budak ni. Ataupun minum arak. Macam mana? Fa in abaita sihtu bika. Kalau enggan dengan saya akan pekik sekarang ni. Dia kata, wa faddahtuka. Dan aku akan malukan Pak Syekh. Orang kata, Pak Syekh subhanallah, zikir macam wali Allah. Nanti saya sebut, ni Tok Syekh ni bukan wali Allah, wali syaitan. Jalan tunduk aja. Tunduk. Tarik serban macam ni. Penipu besar ni. Allahu Akbar. Baca ni, fa'in falamma ra'a annahu la budda min zalika. Dia tengok tak ada jalan lain. Dia kata, terpaksa ambil yang kecil, yang ringan. Berilah aku minum arak. Bila minum arak dah mabuk. Lagi, dia kata. Lagi. Terus berzina, dah berzina. Bila dia berzina, dia rasa, bila dia sedar, dia kata, ni jadi saksi besok, ni jadi saksi, maka telah bunuh, habis semua. Oleh sebab itu, Nabi SAW bersabda, al-khamru jumma'ul ismi. Sesungguhnya dosa minum arak itu, dia mengumpulkan semua dosa. Kisah ini sama juga berlaku pada zaman dahulu, iaitu yang diriwayatkan oleh, hadis ini telah diriwayatkan oleh Ibn Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Hibban daripada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Dan pernah berlaku di zaman Bani Israel dulu, iaitu kisah Barsisa nama dia. Nama dia Barsisa.
Barsisa ini telah dilaknat oleh Allah dan jauh daripada rahmat Allah. Sebab dia minum arak. Barsisa ini beribadat kepada Allah selama 220 tahun. Orang Bani Israel dulu umur panjang-panjang. 220 tahun. Oh, panjang umur. Dan tak pernah melakukan maksiat walaupun sekelip mata. La ya'sillaha fiha tarfata 'ainin. Baginya ada 60,000 anak murid. Oh, boleh ramainya 60,000 anak murid. Yamshuna fil hawa bi barakati ibadati. Anak murid ni boleh terbang di udara mengaji dengan Pak Syekh. Jeffrey kalau nak datang tak payah naik motor. Tak apa, Ismail kau jalanlah dulu. Tahu-tahu dia sampai dah kat Duyung. Dah siap dah pasang kamera. Woi. Saya mengaji dengan Pak Syekh Syukri. Boleh terbang. Boleh terbang. Anak murid boleh terbang. Setakat ilmu tayyul ardi, ramai para alim ulama ada, iaitu lipatkan bumi. Ilmu lipat bumi. Bismillahi alal ardi hatta tutwa. Bismillahi ala ruqabi hatta tuqwa. Bismillah alal qalbi hatta yurwa. Bismillahi ala qalbi hatta Bismillah alal ardi hatta tutwa. Dengan nama Allah, bumi ini dilipatkan oleh Allah. Sama aja dari sini ke Tekira sama. Tapi Jeffrey boleh sampai dulu. Bumi ni rasa dilipatkan oleh Allah gitu. Sama naik motor, sampai dah dia. Ikut mana? Dia kata ikut telekom. Aku pun ikut telekom. Macam mana boleh cepat? Dilipat bumi nama dia. Ilmu lipat bumi. Ni ramai di kalangan para alim ulama, alim wali-wali Allah, Allah berikan. Allah berikan. Boleh sampai Mekah sekelip mata. Tayyul ardi nama dia. Ilmu tayyul ardi. Allah berikan kepada wali kutub, ada 15 karamah yang Allah berikan kepada para wali. Itu nanti saya huraikan nanti. Di Masjid Bukit Katil, kisah wali. Barsisa ni, sehingga para malaikat ta'ajjub, hatta ta'ajjabal malaikatu. Malaikat jadi ta'ajjub. Hebat betul Barsisa ni. Hebat. Tetapi tiba-tiba iblis ganggu dia. Dia ni ada satu benda yang dia tak iri hati tengok orang. Apabila dia melihat ada seorang ni boleh beribadat, dia tak tahu itu iblis. Beribadat kepada Allah Ta'ala 3 hari 3 malam, tak makan dan tak minum dan tak tidur. Dia kata, entah ni macam mana boleh 3 hari? Ana tak tengok entah makan, tak minum, tak tidur. Apa petu entah ni? Hebat-hebat aku pun, aku tak pasal makan dan minum. Ni golongan orang tarikat sesat ni, dia kata hakikat. Tak semayang bang? Hakikat. Dia kata. Puasa? Dah hakikat. Ada orang. Puasa ni ada puasa zahir, ada puasa batin. Ada puasa zahir, ada puasa batin. Dulu di Sentul ada seorang ni tarikat, dia hakikat. Dia cerita dengan saya, dia ni orang tak semayang belaka ni semua ni, semayang hakikat. Saya ni ustaz. Saya ni ustaz. Bila orang kata Ustaz Syukuri ni belajar asal, ini belajar kulitnya. Saya kata memang saya datang dengan abang ni nak belajar hakikat lah ni. Sebab saya belajar setakat kulit, saya nak isi. Bagus. Saya baru lepas kahwin dulu, pak mentua saya test saya. Pagi-pagi dia suruh saya sembelih ayam. Saya sembelih. Pak mentua tahu bahawa saya ni bersetubuh ni, ada bersetubuh zahir, ada bersetubuh batin. Sebab saya belum sempat mandi wajib, dia suruh sembelih ayam. Ada kena-mengena kan sembelih ayam ni mandi wajib? Ada syarat-syarat sembelih ayam. Mesti ianya tidak berhadap besar. Awak ni orang tarikat jahil. Anak murid, itulah kita bila bersetubuh dengan isteri ni, ada setubuh zahir, ada setubuh batin. Begitu.
Ini yang kita belajar hakikat ni. Pak Mentua saya suruh saya sembelih ayam, saya sembelih walaupun saya belum lagi mandi wajib. Saya persoalan saya, dia tak sembahyang subuh lah. Sebab dia sembahyang subuh. Sebab dia sembahyang ni pun zahir ada, batin ada. Ingat Allah ke dah sembahyang. Usah ni. Ni golongan-golongan hakikat yang sesat belaka. Maka datanglah iblis. Nanti kita belum sampai lagi cerita Lata dan Uzza dalam ni. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam suruhkan Khalid ibn Walid pergi potong pokok yang mana pokok itu ialah Uzza. Nanti saya uraikan, belum sampai. Kita cerita balik Barsisa ni. Bila cerita Barsisa begitu, dia kata heran tu lenta ni boleh hebat. Macam mana lenta boleh hebat? Dia kata nak hebat macam aku. Aku pernah buat dosa. Bila aku buat dosa, aku teringat dosa. Aku teringat dosa. Sampai tak boleh tidur, tak boleh makan, tak minum. Apa dosa kau? Dia kata, aku dosa mula-mula bunuh orang. Dia kata, aku tak sanggup bunuh orang, dosa besar. Dah tu? Kalau itu pun kau tak boleh, pergi berzina. Berzina dosa besar. Dia kata, tak boleh, tengah berzina. Mati aku habis. Tapi kalau kau nak juga macam aku, kau kena buat dosa. Jadi Barsisa tanya, ada dosa paling kecil lah. Minum arak. Maka Pak Syekh ni berkata, aku nak jadi macam dia ni, aku nak jadi macam dia. Tak apalah, minum arak. Bila minum arak, dia kata, aku tak reti ni mana kedai-kedai jual arak ni. Orang ni pula kata, fazhab ya Syekh. Dia kata, ila qaryatin kaza wa kaza. Ni pergi kampung sekarang ni ada jual arak. Baik, Pak Syekh ni pun Barsisa ni pergilah kampung tu beli arak. Bila dia dah beli arak, dia minum arak, fara'a imra'atan jamilatan. Dia ternampak perempuan cantik. Dia duduk bersuluk, tak pernah tengok orang kan. Sekali ni, mata tak beliak begitu. Maka telah berlakulah. Dia telah memperkosa atau berzina dengan perempuan ni. Mula dia tersedar, dia rasa takut. Perempuan ni membocorkan kisah dia ni. Dia takut malu. Maka telah bunuh. Telah bunuh. Bila dibunuh, si iblis ni, dia telah pergi jumpa pemerintah, kata Barsisa telah bunuh orang. Datanglah penguatkuasa pergi tangkap dia. Bila tangkap, ianya telah diseksa dan disalibkan dia. Bila dia salib, datanglah si iblis. Sebenarnya aku iblis, kata-kata. Tuan Syekh Barsisa, aku iblis. Dia kata, tolonglah. Kau ni pun satu hal menyebab aku telah disalib. Macam mana? Dia kata, kau nak selamat? Aku iblis, aku boleh selamatkan kau walaupun kau kena ikat. Dia kata, macam mana? Kalau kau nak aku lepaskan kamu, dia kata, maka usjud li sajatan wahidatan. Kau sujud je ke aku sekali sujud, aku boleh bukakan dan aku selamatkan kau. Dia kata, macam mana aku nak sujud sedangkan aku kena ikat sekarang ni? Maka usjud bil iman. Kau kena sujud, tinggalkan iman. Dia kata, fikir-fikir daripada malu apa semua, nanti lepas ni aku taubat. Dia pun sujud. Fakaffara billah wa kharja minad dunya bila iman. Tiba-tiba mati. Dan ianya di antara wali Allah yang bernama Barsisa yang mati sesat. Wal'iyazu billah. Wal'iyazu billah. Janganlah orang wali-wali warak-warak ni, kena jaga sungguh. Iblis tidak akan putus asa nak menyesatkan seseorang sehingga orang ni mati kafir. Barsisa Bal'am Ba'ura, wali Allah, mati sesat. Barsisa wali Allah, sehingga anak murid pun boleh terbang, dia lagi lah. Anak murid pun boleh terbang, dia lagi hebat kot. Dia tak payah terbang sekelip mata sampai, tapi mati dalam keadaan sesat. Inilah bahaya arak. InsyaAllah kita akan sambung pada pengajian akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala golongkan kita semua di kalangan hamba-hamba Allah
yang bertakwa kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al ijtima'ana birrahmah wa iftiraqana bil maghfirah wa khatimatana bis sa'adah wa alhimna ar-rushda wal hikmah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.